Baiklah, terima kasih kepada anda semua. Ini jam yang kedua Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hari Jumaat. Seperti biasa, setiap hari kami bawakan perbincangan mengenai bagaimanakah untuk kita menghadapi tekanan inflasi yang berlaku di Malaysia. Jadi intervensi yang dilakukan oleh kerajaan itu banyak, tetapi kita sebagai di peringkat bawahan, contohnya sebagai pengguna, peniaga, apa yang kita boleh lakukan untuk kita menghadapi tekanan inflasi kita supaya pengurusan keuangan kita tidak cacah marba dan tidak memberi kesan yang besar ke dalam pengurusan keuangan kita, orang kata secara apabila kita pandang dari aspek pandangan helikopter view secara besar, ya. Jadi hari ini untuk kita bercakap mengenai usahawan dan peniaga perlu bijak tangani inflasi. Saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan rakan saya dari Kelantan, yang merupakan seorang perunding keuangan ataupun financial planner yang saya kira pakar dalam untuk kita merancang merancang keuangan individu maupun sesiapa sahaja. Kerana perancangan keuangan ini adalah orang kata stage pertama sebelum duit itu digunakan dan sebagainya. Baiklah, hari ini kita ada Encik Muhammad Al-Bukhari Razali, merupakan perunding keuangan, untuk memberi sedikit pandangan apakah yang perlu dilakukan oleh usahawan dan peniaga dalam menangani inflasi. Baiklah, kita boleh mulakan. Strategi bagaimana yang harus dilakukan oleh peniaga ataupun usahawan, terutamanya PMKS, iaitu peniaga mikro, kecil dan sederhana, untuk menyerap tekanan inflasi yang berlaku. Contohnya, kepakaran anda dari segi pengurusan keuangan yang bagaimana? Okey, baik. Saya nak memetik satu kenyataan yang dinyatakan oleh tokoh yang terkenal daripada Amerika Syarikat, iaitu Warren Buffett, yang mana menyatakan the best protection against inflation is on earning power. Yang maksudnya di sini kita kena kadar inflasi yang semakin meningkat dengan kadar duit kita yang semakin menyusut. Jadi macam mana kita nak increase income kita? Contoh, orang yang bisnes ni macam mana dia nak increase daripada 5,000 kepada 10,000. Seperti ramai yang kita tahu, inflasi kita tak boleh kontrol. Yang boleh kontrol adalah income kita. Untuk memastikan inflasi dalam keadaan selari dan kita boleh, orang kata, meningkatkan income kita. Seperti yang kita tahu sendiri, macam saya sendiri, saya perunding kewangan yang mana berkaitan dengan tarafuf. Saya boleh bebas untuk, orang kata, nak menjana kewangan saya dengan apa yang saya patut kena buat. Seperti yang kita tahu, business is number one dalam kehidupan kita, yang mana untuk kita increase income kita. Sebagai yang saya nak nyatakan tadi, yang mana saya sendiri sebagai perunding tarafuf, yang mana saya nak meningkatkan kadar, orang kata, income saya ni, saya boleh buat daripada 5,000 kepada 10,000. Jadi dengan memperbanyakkan aktiviti saya, dengan, orang kata, inflasi yang semakin, orang kata, meningkat ni, kita perlu bijak untuk memilih peluang perniagaan yang betul, dan saya sendiri memilih kalis ekonomi, iaitu berkaitan dengan tarafuf lah. Tu yang, orang kata, saya nampak di sini, bisnes kita perlu meningkatkan, orang kata, dengan kadar, orang kata, kehidupan kita ni, kita perlu meningkatkan income kita lah. Sebagai contoh tadi, saya kata 5,000 kepada 10,000. Jadi lah. Kalau untuk peniaga pula bagaimana? Okey, peniaga. Macam orang yang peniaga, dia kena banyak, orang kata, aktiviti. Macam kita tahu sendiri, ramai yang peniaga hari ni dia tak fokus. Contoh, kita tengok sendiri, orang bisnes ni, dia nak tengok orang ni. Macam contoh, dia dah buat bisnes, contoh dia buat bisnes online. Okey, dia buat satu produk ataupun dia buat, orang kata, tarafuf. Dia perlu fokus tau. Ramai di kalangan kita ini, bila dia buat tarafuf separuh jalan, dia rasa ni aku ni boleh buat ke tidak apa semua, dia cari bisnes lain. Bila cari bisnes lain, dia akan jadi masalah di situ. Patut dia kena belajar dan fokus cara yang betul untuk memastikan dia ni seorang yang, orang kata, peniaga yang hebat. Dia perlu fokus dan perlu belajar secara detail. Jangan, orang kata, ikut orang saja. Ramai di kalangan kita ini, dia ikut dengan media massa. Kita tahu sendiri, dengan FB, dengan Instagram, dia tengok orang ni berjaya, nak ikut dia ni. Tapi dia kena fokus betul-betul, kena belajar apa yang dia nak. Contoh, dia nak, orang kata, bisnes online, kosmetik ke apa, dia kena belajar cara yang betul untuk pastikan dia ni berjaya. Tapi yang terkesan ni peniaga offline.
yang berniaga di pasar raya, yang di pasar-pasar, jual nasi lemak, kari pap dan sebagainya. Sebenarnya itu yang fokus kita kan. Mereka ni sebenarnya bukanlah kata tak fokus, tetapi mereka fokus. Tapi disebabkan oleh tekanan inflasi, berlaku perkara yang tidak diingini. Contohnya dalam pengurusan keuangan mereka mungkin cacar marbah sedikit. Kalau golongan sebegini pula bagaimana? Okey, golongan sebegini, dia harus orang kata kena faham apa yang dia nak sebenarnya. Sebab dengan keadaan inflasi yang semakin meningkat, kita tak boleh orang kata mempersalahkan daripada inflasi tadi. Seperti yang saya kata, kita tak boleh kontrol ke inflasi. Jadi macam mana dengan orang kata seorang yang peniaga, kita perlu ada orang kata bisnes yang teratur, dan bisnes tu seperti yang saya kata tadi kena ada ilmu lah. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita ini dia orang tak berilmu. Okey, maksudnya dia buat sesuatu benda tu membabi buta. Yang tu yang jadi masalah pada dia. Untuk mengawal inflasi di peringkat pengguna ataupun peniaga masih lagi kita boleh merupakan satu faktor yang boleh mengawal, kerana inflasi ini adalah bermain dengan permintaan dan juga penawaran. Jadi kalau permintaan tinggi dan penawaran sedikit, mungkin dia akan memberi kesan. Tapi untuk menyeimbangkan perkara tersebut, peranan pengguna dan juga peniaga juga perlu dimainkan untuk mengawal inflasi tersebut. Jadi adakah masa yang sekarang apabila kita berhadapan dengan inflasi itu adalah masa yang terbaik untuk kita melabur? Seperti mana kita tahu ada pelaburan yang banyak, ada emas, ada pelaburan keuangan, hartanah dan sebagainya. Ya, betul. Saya setuju dengan kenyataan pengacara sendiri, yang mana sekarang ini masa yang sesuai untuk orang kata kita buat investment. Yang mana investment yang kita, seperti yang kata tadi, hartanah ke emas ke, ataupun unit trust ke, ataupun dalam takaful sendiri pun boleh untuk protection, hibah, dan kita tahu sendiri untuk income protection ke apa semua, itu adalah orang kata pilihan kita yang terbaik. Tapi saya nak beritahu, pilihan investment yang terbaik, yang bernilai adalah investment untuk diri sendiri, yang mana kita menambah ilmu. Ramai di kalangan kita hari ini, dia tak orang kata buat sesuatu benda, dia tak spend orang kata untuk ilmu. Seperti yang kita tahu, nak dunia pun kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu, nak kedua-duanya kena ada ilmu. Jadi ilmu lah bagi saya penting untuk kita memastikan kita tak terjerat dengan orang kata scammer ke apa semua. Sebab ramai di kalangan kita ini, dia tidak faham apa-apa yang dia nak buat. Tu yang jadi saya kata kita perlu tambahkan ilmu pengetahuan. Macam saya sendiri, saya banyak orang kata belajar macam mana nak jadi leader yang hebat, macam mana nak jadi seorang perunding yang hebat. Kita kena belajar. Itu proses. Okey. Dalam bentuk pelaburan yang kita bincangkan sekarang ini, ia risikonya bergantung kepada banyak faktor. Contoh dalam ekonomi yang berlaku sekarang, situasi ekonomi yang berlaku sekarang, faktor yang menekan kita adalah mungkin faktor climate change, perubahan iklim dunia yang menyebabkan krisis makanan berlaku, yang akhirnya menyebabkan krisis ekonomi berlaku. Selain daripada itu juga krisis antara negara, Rusia, Ukraine dan sebagainya. Apabila juga India telah pun meletakkan satu keadaan di mana tidak berlangsung lagi untuk mengekspor gandum dan sebagainya. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan kesan berlaku kepada ekonomi negara kita, dan khususnya akan rantaiannya berakhir kepada kita selaku pengguna. Jadi apabila saya melihat perkara ini, saya ingin melihat faktor-faktor ini dan juga risiko ini apabila dalam situasi yang berlaku diakibatkan oleh faktor yang tidak dapat dikawal ini, pelaburan dilakukan, di mana risikonya? Okey, risikonya adalah bila kita pelaburan kita, seperti yang kita tahu dengan keadaan inflasi yang semakin meningkat, ramai di kalangan kita ini perlu buat pelaburan secara bijak. Bijak macam mana? Kita tahu sendiri dengan keadaan ekonomi sekarang ini, kita perlu ada instrumen yang kita kata untuk buat satu pelaburan tu, seperti yang saya kata tadi, kena ada ilmu. Jadi bila kita dah ada ilmu, kita boleh memilih apa yang patut kita kena buat. Tapi ramai di kalangan kita ini, dia buat sesuatu instrumen, macam contoh dia nak masuk saham, ataupun dia nak orang kata nak buat investment, ataupun benda-benda yang boleh membuat dia menangani orang kata masalah inflasi ini. Jadi saya nak ingatkan kepada semua,
tolonglah orang kata kita belajar dulu. Nak masuk sesuatu benda, kita nak orang investment ke ataupun kita nak buat pelaburan emas ke apa semua, kita belajar dulu. Sebab ramai di kalangan kita ni pengacara, dia masuk orang kata ikut sedak dia. Macam contoh dia kawan kata okey ni bagus ni, okey ni boleh orang kata pastikan awak ni boleh berjaya dan boleh orang kata nak beli barang yang lebih macam kita kata bernilai, kita kata ni nak kita nak jadi seorang yang kaya ke apa semua, tapi dia kena ada proses pembelajaran yang betul dan kita banyak belajar. Sekarang ni saya tengok banyak pembelajaran yang kita boleh belajar. Dan saya sendiri ada trademark saya yang mana bermulanya kebodohan seseorang itu bila dia berhenti belajar. Jadi nak sesuatu benda yang berkaitan dengan ikutlah kita nak investment. Saya tengok investment semua tempat yang baik kalau kita belajar. Kita tengok dari segi unit-unit, dari segi stok-stok apa yang patut kita belajar. Jangan kita ikut apa yang kehendak kita ataupun kita ada seorang orang kata yang boleh menasihati kita untuk kita pastikan kita berjaya di dalam investment kita dan setiap apa yang kita buatlah. Apa boleh nasihat dan juga strategi keuangan kepada golongan yang sangat terkesan iaitu golongan peniaga khususnya daripada golongan B40. Macam saya cakap tadi, golongan peniaga yang berniaga di tepi jalan dan sebagainya itu memang kita faham. Ya, betul-betul. Mereka sangat terkesan dengan situasi yang berlaku. Ya, betul. Saya faham dengan orang kata keadaan sekarang ini. Kita tengok dengan B40 sendiri, dengan peniaga di jalanan ataupun orang kata gerai, pasar malam semua. Jadi, kena ada satu kaedah yang mana dia kena banyak orang kata bersama dengan agensi-agensi kerajaan ataupun dia boleh orang kata tunjuk ajar daripada orang yang pakar untuk pastikan dia ni berjaya. Macam saya sendiri dan dalam bidang tarafus sendiri, kita nak buat sesuatu bisnes, kita kena ada orang kata impian yang besar. Sebab apa? Bila kita ada impian yang besar, secara automatik kita pun akan buat lebih besar. Dan bukan hari ni ramai di kalangan kita contoh B40 apa semua, dia kena berfikiran terbuka, berfikiran di luar kotak. Sebab untuk pastikan dia ni lebih daripada tu. Contoh dari seorang yang peniaga kecilan jadi besar. Macam mana dia nak fikir benda tu? Dia kena melalui proses seperti yang saya cerita tadi, pembelajaran. Dan saya nak ingatkan kepada semua, sebenarnya kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita ataupun nak berjaya dalam orang kata bisnes kita, kita perlu ada keredaan. Keredaan daripada terutamanya mak ayah kita. Okay. Saya sendiri selalu ingatkan diri saya sendiri yang mana saya sendiri dengan mak ayah janganlah bergaduh dan kita sentiasa appreciate. Kalau boleh peniaga-peniaga tu kalau boleh spend masa ataupun spend duit untuk mak ayah kita dan kita bersama dengan dia. Bila kita mencapai keredaan dengan mak ayah kita, secara automatik doa kita tiada hijab. Itu dia sedikit buah fikir daripada Encik Muhammad Al-Bukhari Razali iaitu perunding keuangan. Saya dapat simpulkan hari ini apa saja yang kita lakukan, kita kena belajar dan juga jaga hubungan kita dengan ibu bapa. Terima kasih banyak-banyak dan insya-Allah selepas ini mungkin ada rezeki lagi kita akan bersama lagi dan kita akan ke Met Malaysia sekarang untuk